salah satu daripada doa yang diajar, doa ma'thur, Rasulullah ajar suruh kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan bala fitnah kami ini pada agama kami. Dia khusus dengan minta dengan Allah, pohon restu dari Allah supaya Allah jaga jangan bagi kena fitnah di dalam masalah agama, hubung kait dengan masalah agama. Adapun dunia tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia untung tu dia berhubung kait dengan agama. Maka macam mana kita nak jaga fitnah di masa banyak dengan fitnah ini? Saya tengok kepada ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah, kau dapati bahawasanya jawapan dia berada di dalam perkataan ataupun hukum Allah ke atas manusia dengan kata beruntung. Saya tengok kat situlah. Siapakah yang Allah hukum kata orang yang beruntung, orang yang beruntung, orang yang bertuah, mereka yang bernasib baik. Maka nak jaga tak jadi untung, tak bertuah seorang kalau dia terfitnah pada agama dia. Kalau agama dia kena fitnah, maka orang ni tak masuk di dalam orang beruntung. Bila kata orang beruntung, artinya agama dia terkawal, agama dia terjaga. Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita dapati Allah hukum orang-orang yang beruntung tu dengan beberapa sifat. Wa ulaika humul muflihun, qad aflahal mu'minun, ulaika humul faizun. Ambil hujung ayat dia. Siapa nak tahu siapa tu, tengok di awal ayat dia. Awal dia nak boleh Allah hukum kata ulaika, mereka tersebut, hum, mereka sahajalah al-muflihun, yang beruntung. Ulaika, mereka lah, humul faizun, yang bernasib baik, yang dapat kemenangan. Surah Al-Mu'minun saja Allah sebut di awal kata qad aflahal mu'minun, sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Dengan secara kesimpulannya, yang membawa untung kepada seseorang satunya iman. Iman. Apa iman? Iaitu terima dengan ketuhanan Allah, dan kita terima dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok iman. Orang-orang yang terima ketuhanan Allah, terima kerasulan Nabi Muhammad. Ketuhanan Allah itu bukan terima ketuhanan Allah dengan bentuk kata aku percaya, aku terima Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Itu tak cukup lagi, tak sempurna iman lagi. Sebab ada setengah-setengah kufar dia beriman begitu. Dengan sebab demikian jadi syubhah di dalam masalah agama, jadi fitnah di dalam agama. Tauhid dibagi kepada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oleh kerana ada sebahagian daripada kufar dia mengaku dengan ketuhanan Allah. Tetapi bila nak jadi fitnah dalam agama, tersalahnya, silapnya, cara pemahaman, cara faham, dikata kesemua kufar, tidak istisna, tidak dikecualikan, sama ada Fir'aun, sama ada Namrud. Kesemua kufar terima dengan ketuhanan Allah,
Hanya kufar yang dia jadi kufur, yang jadi kafir, yang salahnya dia tidak terima dengan kata Allah itu berhak disembah. Allah sahaja berhak disembah. Dia kufur jadi kafirnya dengan sebab dia sembah yang lain daripada Allah. Itu jadi fitnah di dalam masalah agama. Pembahagian tauhid kepada 3 jadi fitnah besar di dalam agama. Menyebab bagi riddah, menyebab bagi jadi kekufuran, jadi kufur dengan tauhid yang 3. Itu fitnah. Itu fitnah. Oleh itu, maksud dengan kita mengaku ketuhanan kepada Allah, iaitu kita mengaku dengan kata ketuhanan Allah itu hanya ketentuan dengan Allah, tidak sabit ketuhanan bagi yang lain daripada Allah. Dengan kata lain, Allah sahaja yang bersifat dengan ketuhanan. Itu makna mengaku ketuhanan kepada Allah. Mana Allah sajalah yang jadi Tuhan. Allah sajalah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang lain pada Allah. Itu mana mereka yang beriman, orang yang beriman. Orang yang mengaku Allah saja Tuhan, tidak ada Tuhan lain pada Allah, dan dia mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang daripada utusan Allah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat beruntungnya. Mana kita nak jaga fitnah, kita jangan buai sama sekali iman ni. Jangan kita buai tetap penerimaan kita, percaya kita tentang ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad. Kalau buai hak ni, habislah agama kita, hilanglah untung kita. Jaga ni, cara nak jaga, kena jaga iman. Fitnah di mana-mana masa pun kena jaga akidah ni. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wattaqullah. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang fikir dia atur untuk esok hari, untuk hari akhirat. Gerak geri dia atur macam mana untuk dia nak terus ke akhirat, kena buat apa, kena kerja apa. Ini orang al-faizun. Orang ni Allah kata, orang ashabul jannah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang ahli syurga, orang yang beruntung. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang nazar pandangnya dia untuk ghadak, untuk besok hari, untuk hari akhirat. Di awal Al-Quran, orang yang beruntung iaitu orang yang muttaqun, orang muttaqin. Al-Quran jadi penunjuk bagi al-muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang muttaqinlah, ulaika humul muflihun, orang yang beruntung, orang yang bertuah. Kena bersifat dengan takwa, kena berwaspada, kena jaga-jaga tentang arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumus takwa sebagaimana kita sudah maklum, iaitu kita tunai perintah Allah. Apa dia perintah dengan secara praktikal, cara buat, kita buat. Hak dia perintah suruh tinggal, kita tinggal. Itulah arti kita takwa. Jaga daripada kemurkaan Allah, jaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, kita bawa agama dengan secara betul, itulah sebagai benteng yang boleh kita jaga daripada segala fitnah. Itulah perkara yang menguntungkan kita
di masa hidup kita yang samotara dan di masa hidup kita yang lagi akan datang. Di mana kita hidup, tempat kita hidup di mana, situ kita beruntung, kita berjaya. Kita bawa agama yang betul ni lah, yang tak jadi fitnah, kerana kita berubang-ambing, kita muzabzabin, kita sekali kiri, sekali kanan. Itulah yang jadi fitnah. Kalau kita betul-betul bawa ajaran agama, insya-Allah memang Allah jaga kita. Kita terjaga, terkawal. Kerana kita maklum kata agama ni apa dia. Kalau kita faham, kita belajar dah, kita tahulah agama. Cuba kita rumuskan makna agama, hakikat agama, definisi agama. Definisi agama dengan secara rumus, dengan cara himpun ijmal, iaitu sistem, satu aplikasi. Betul tak tahu saya sebut tu, saya pun tak pandai juga sebut bahasa Mak Saleh ni, tak pandai belajar sebut nak lidah tu keluar ya. Satu sistem, satu aplikasi yang siapa-siapa pakai sistem ni ataupun sistem ini yang membawa kebahagiaan, membawa kejayaan kepada mereka yang beramal dengan dia. Siapa menganut dan beramal dengan sistem ni, berjayalah. Itu hakikat agama. Sistem yang membawa kejayaan di mana saja penganut dia berada, dan sistem mengawalkan penganut dia daripada kesesatan.